Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar rancangan Khazanah Ilmuwan yang saya muliakan, bertemu sekali lagi kita dalam siri yang ke-22. InsyaAllah kita akan terus berusaha menggali khazanah yang terkandung di dalam kitab Dhammil Ghurur, iaitu salah satu daripada kitab-kitab yang terkandung dalam Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita telah selesai membincangkan dalam siri-siri yang lepas ta'rif ghurur serta pembahagiannya serta beberapa contoh-contohnya. Dalam perbincangan yang berikut ini kita akan berbicara tentang golongan-golongan, di mana Imam Ghazali rahimahullah telah membahagikan golongan ataupun mereka yang terpedaya itu kepada 4 golongan besar. 4 golongan besar, iaitu golongan yang pertama ahli ilmu, yang kedua ahli ibadat, yang ketiga ahli tasawuf, dan yang keempat kaum hartawan. Jadi dalam setiap golongan ini pula kita akan temui berbagai-bagai puak yang memiliki berbagai-bagai kecenderungan. Namun kesemua mereka itu berkongsi satu perkara, iaitu mereka ini adalah golongan yang terpedaya dengan amalan mereka. Terlebih dahulu kita akan jelaskan kaitan di antara ilmu dan juga amal, dan bagaimana ramai orang yang telah tersilap tentang persoalan ini. Ada puak yang mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu aqliyah secara yang mendalam. Mendalami ilmu-ilmu berkenaan, kemudian menghabiskan umur mereka mengkaji, mempelajarinya, menulis tentangnya. Akan tetapi mereka ini pada masa yang sama cuai dalam satu perkara, yakni dalam perkara amal. Jadi mereka cuai mengawasi tingkah laku anggota badan. Mereka cuai dalam menjaga anggota badan mereka dari maksiat. Dan mereka juga cuai berusaha dalam usaha membiasakan diri dengan melakukan ketaatan. Jadi dengan sebab itu mereka ini dianggap telah terpedaya. Kenapa? Kerana mereka menyangka bahawa dengan ilmu yang mereka miliki itu, mereka mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Dan dengan ilmu yang mereka miliki itu, mereka telah mencapai suatu tahap pada sangkaan mereka, di mana mereka yang berada pada tahap itu seolah-olahnya terlepas daripada azab neraka. Seolah-olahnya dengan sebab ilmu yang mereka miliki itu, mereka bebas daripada api neraka. Bahkan mereka menyangka bahawasanya dengan sebab ilmu yang mereka miliki itu, mereka layak pula memberi syafaat kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membalas dosa-dosa dan kesalahan mereka, disebabkan oleh kemuliaan mereka di sisi Allah. Jadi pemikiran-pemikiran yang seumpama ini adalah merupakan pemikiran-pemikiran yang membawa kepada ghurur,
Pemikiran-pemikiran yang membawa kepada tertipu ataupun terpedayanya si alim yang berkenaan. Kalau kita perhatikan, kalau kita faham, kalau kita sedar, kita akan dapati bahawa ilmu itu ada dua jenis. Yang pertama, apa yang dinamakan ilmu muamalah. Ini adalah merupakan kategori yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ilmu jenis yang pertama itu dinamakan ilmu muamalah. Dan ilmu yang kedua adalah ilmu yang dinamakan ilmu mukasyafah. Jadi ilmu yang kedua ini, yang dinamakan ilmu mukasyafah tadi, adalah ilmu tentang Allah. Ilmu tentang sifat-sifatnya, yang biasanya juga dikenali dengan nama ilmu ma'arifah. Itu ilmu yang kedua. Kita balik kepada ilmu yang pertama tadi. Apa dia contoh ilmu muamalah? Contoh ilmu muamalah itu adalah seperti ilmu yang mengenalkan kita kepada soal halal haram. Dan ilmu yang mengenalkan kita kepada persoalan akhlak. Yang mana yang terpuji, yang mana yang dikeji. Dan ilmu yang menunjukkan kepada kita cara-cara untuk merawat hati. Dan cara-cara untuk menjauhkannya daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakannya. Ini semua termasuk dalam apa yang dikategorikan sebagai ilmu muamalah. Maksudnya ilmu-ilmu yang dituntut semata-mata untuk diamalkan. Itu maksud ilmu muamalah. Ilmu yang dituntut semata-mata untuk diamalkan. Maknanya, sekiranya ilmu-ilmu itu dituntut, sedangkan si penuntutnya tiada niat pun, tiada hajat pun untuk mengamalkannya, maka semua ilmu itu tidak bernilai. Semua ilmu itu tidak berharga. Semua ilmu itu tidak akan memberi sebarang kemuliaan kepada ahlinya, kepada penuntutnya. Apakah bandingannya? Imam Ghazali, seperti yang kita maklum dalam perbincangan kita yang lepas, suka memberikan perbandingan-perbandingan. Jadi dalam soal ilmu dan amal ini pun, beliau memberikan kepada kita satu perbandingan. Jadi perbandingannya, kata Imam Ghazali rahimahullah, adalah seumpama seorang yang sakit. Seorang yang ditimpa suatu penyakit. Dan penyakitnya itu hanya boleh dirawat dengan obat yang mengandungi ramuan yang tertentu. Ramuan yang khusus. Dan ramuan itu pula hanya diketahui oleh doktor-doktor yang sangat pakar. Doktor-doktor yang sangat ahli dalam ilmu perubatan. Jadi si pesakit tadi mengetahui hal keadaannya itu, memulakan usaha untuk mencari doktor yang berkenaan. Dia pun keluarlah, meninggalkan kampung halamannya dan pergi kepada suatu tempat di mana ada kemungkinan dia boleh bertemu dengan doktor yang memiliki ilmu yang berkaitan dengan penawar untuk penyakitnya itu. Akhir sekali dia pun berjumpalah dengan doktor yang dicari itu. Akhir sekali berjumpalah. Dan doktor itu pun mengajarkannya bagaimana cara untuk merawat penyakit berkenaan. Lalu diajarkannya tentang ubat yang boleh menyembuhkan penyakitnya. Dia menceritakan satu persatu ramuannya. Bukan setakat itu, bahkan dia tunjukkan pula bagaimana cara untuk menyediakan ubat itu.
Bagaimana cara untuk mencampurkan ramuan-ramuan yang berbagai. Bagaimana cara untuk mengadunnya satu persatu. Jadi dia pun belajar. Belajar segala yang diajarkan oleh gurunya, oleh doktor tadi. Kemudian dia menulisnya secara teliti dalam suatu buku yang tersusun dengan rapi. Kemudian dia pun kembali ke kampung halamannya dan mengulang kaji apa yang dia tulis dalam buku itu. Kemudian bukan setakat itu sahaja. Oleh kerana dia pun sudah menguasai dengan baik ilmu yang diajarkan oleh doktor tadi, maka dia sendiri pun sudah boleh mengajarkannya kepada orang lain. Lalu dia ajarkan kepada orang-orang yang juga ditimpa penyakit yang sama. Tapi satu perkara yang dia tak buat. Dia sendiri tidak berusaha untuk makan ubat itu. Dia sendiri tidak pernah berusaha untuk menyediakan ubat itu untuk menyembuhkan penyakit dirinya sendiri. Sedangkan itu tujuan asal dia pergi menuntut ilmu tadi. Itu tujuan asal dia meninggalkan kampung halamannya untuk mencari doktor tadi. Jadi, kalau begitu keadaannya, adakah mungkin dia akan sembuh daripada penyakit? Ini pertanyaannya. Adakah mungkin dia akan sembuh dari penyakit kalau sekiranya dia hanya berbicara tentang obat? Kalau dia hanya menulis tentang obat. Kalau dia hanya mengajarkan kepada orang lain tentang perubatan. Sedangkan dirinya sendiri dia tidak pedulikan. Dia sendiri tidak ambil obat itu. Jawapannya jelas. Tidak mungkin dia akan sembuh daripada penyakitnya. Bahkan kata Imam Ghazali rahimahullah. Saya baca di sini. Sekiranya dia menulis tentangnya 1000 kitab dan mengajarkannya kepada 1000 pesakit sehingga sembuh semuanya. Dan dia mengulang kajinya setiap malam 1000 kali. Semua itu takkan menyembuhkannya dari penyakitnya, melainkan dia mengambil sejumlah wang, membeli ubat, mengadunnya sebagaimana dia telah pelajari, meminumnya dan bersabar menanggung kepahitannya. Yang tu yang dia kena buat. Kalau dia tak buat segala yang kita sebutkan tadi, maka tidak mungkin penyakit yang dia deritai selama ini akan sembuh. Jadi, kalau sekiranya dia buat sekalipun, kalau sekiranya dia kerjakan segala yang kita sebutkan tadi, itu pun pada hakikatnya belum tentu dia boleh sembuh daripada penyakit itu. Jadi bagaimana pula keadaannya kalau sekiranya dia tidak pernah pun berusaha untuk mengubati dirinya? Pastilah tidak mungkin dia akan sembuh daripada penyakitnya itu. Jadi kalau sekiranya dia menyangka bahawasanya cukuplah dengan mempelajari tentang ubat, tentang cara-cara menyediakan ubat, tetapi tidak mengambil ubat itu, dia menyangka dia akan sembuh, maka inilah bandingannya orang-orang yang ghurur tadi. Jadi orang yang menuntut ilmu dan dia fikir ilmu itu dia tidak perlu amalkan, seumpama orang yang pergi cari ubat, kemudian bila dapat ubat dia tidak makan ubat itu. Jadi inilah keadaannya ataupun bandingannya orang yang ghurur dalam soal ilmu dan amal. Kemudian kita lihat satu lagi contoh seorang yang faqih. Jadi hal keadaan orang yang kita sebutkan tadi, yang kita sebutkan sebagai seorang yang ghurur tadi, kita lihat bagaimana seorang yang faqih umpamanya. Seorang yang ahli dalam bidang hukum hakam. Sehingga dia dinamakan faqih. Iaitu seorang yang mahir dalam ilmu yang berkaitan dengan ketaatan. Jadi orang yang faqih ni orang yang tahu halal haram, tahu segala perkara yang berkaitan dengan hukum hakam. Jadi dia dinamakan faqih. Tetapi dia tidak
dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya itu. Ataupun seorang yang mahir dalam ilmu tentang maksiat. Dia tahu apa dia perkara-perkara yang haram. Sama ada perkara yang haram itu menyentuh perbuatan-perbuatan yang zahir. Ataupun yang haram berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang batin. Dia mahir tentang perkara-perkara itu. Akan tetapi, dia tidak pula menjauhkannya. Dia tahu perkara yang haram, dia buat. Sama ada yang zahir maupun yang batin. Ataupun seorang yang mahir dalam ilmu akhlak. Seorang yang pakar dalam ilmu akhlak. Akhlak yang tercela, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, semuanya dia tahu. Akan tetapi, semuanya itu langsung tidak diamalkannya. Maka mereka ini juga adalah termasuk dalam golongan yang terpedaya. Golongan yang ghurur. Walaupun mereka memiliki ilmu yang melaut luasnya. Ataupun melangit tingginya. Dalam perkara-perkara berkenaan. Kerana perkara-perkara yang kita sebutkan tadi adalah merupakan perkara-perkara yang hanya berguna apabila diamalkan. Hanya bermakna apabila diamalkan. Jadi mereka ini sebenarnya lupa kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Ini firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Dan Allah tidak berfirman, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang mempelajari cara menyucikannya. Dia hanya mempelajari cara menyucikan hati, cara memperbaiki akhlak. Itu sahaja yang dia pelajari. Akan tetapi dia tidak berusaha mengamalkan isi kandungannya. Jadi Allah Ta'ala tidak kata sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan dan menulis tentang ilmu-ilmu yang berkenaan dan mengajarkannya kepada manusia. Tidak disebutkan sedemikian, tetapi disebutkan hanya mereka yang mengamalkan apa yang mereka ketahui itu untuk diri mereka sendiri. Ini adalah merupakan suatu peringatan yang sangat penting kepada ahli ilmu. Terutama sekali ilmu yang kita kategorikan sebagai ilmu muamalah. Ilmu yang dituntut semata-mata untuk diamalkan. Jadi berkaitan dengan perkara ini. Apabila persoalan ini jelas kepada fikirannya, maka syaitan akan berkata kepadanya. Katakanlah kita jelaskan. Seperti mana yang telah kita jelaskan itu. Kepada orang yang berkenaan. Maka syaitan akan segera membangkitkan dalam fikirannya. Janganlah engkau tertipu dengan contoh bandingan ini, kata syaitan. Kerana sememangnya ilmu tentang ubat tidak menyembuhkan penyakit. Sedangkan tujuanmu adalah mendekatkan diri kepada Allah dan memperolehi ganjarannya. Maka melalui ilmu lah engkau memperolehi ganjaran pahala. Jadi syaitan bawa hujah yang begitu pula. Syaitan bawa hujah begitu pula. Dia kata jangan terpedaya dengan bandingan obat dan penyakit tadi. Bandingan itu tidak relevan, kata syaitan. Kerana tujuan kita menuntut ilmu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ke banyak hadis-hadis. Banyak yang disebut tentang kelebihan ilmu dan kelebihan ulama. Jadi syaitan nak ingatkan kita tentang
segala hadis-hadis Nabi, segala suruhan-suruhan Allah yang berkaitan dengan ilmu. Yang berkaitan dengan kemuliaan ilmu dan juga ulama. Jadi syaitan suruh kita berfikir tentang perkara itu. Kerana apa? Kerana itu yang relevan, kata syaitan. Kerana apabila kita lakukan semua itu, maka kita telah meletakkan diri kita. Hanya dengan menuntut ilmu itu sahaja, sudah meletakkan diri kita dalam golongan orang-orang yang taat. Ini kata syaitan. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dengar dan percaya apa yang disebutkan oleh syaitan itu, maka pastilah dia akan binasa. Kenapa? Kerana yang disebut oleh syaitan itu sememangnya selari dengan kehendak dan hawa nafsu. Memang selari dengan kehendak dan hawa nafsu. Dan apabila itu diterima, maka dia akan berterus-terusan mengabaikan amal. Tapi kalau sekiranya dia seorang yang bijak, apabila mendengar peringatan itu, dia berfikir dan mengakui kebenarannya. Dan apabila syaitan menimbulkan hujah itu dalam fikirannya, maka dia akan menjawab kepada syaitan. Adakah engkau memperingatkan aku tentang kelebihan ilmuwan dan melupakan aku tentang apa yang dikhabarkan tentang ilmuwan jahat yang tidak beramal dengan ilmunya? Jangan kita lupa pula peringatan Allah, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ulama usu', ulama yang jahat ataupun ilmuwan yang jahat. Seperti dalam firman-Nya, firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famathaluhu kamathalil kalb. Maka bandingannya adalah seperti anjing, dibandingkan dengan anjing. Dan dalam firman-Nya dalam ayat yang lain, pada tempat yang lain, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bandingan orang-orang Yahudi yang dipertanggungjawabkan dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan hukum kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu, samalah seperti keldai yang memikul bendera kitab-kitab besar, sedangkan dia tidak mengetahui kandungannya. Ini adalah merupakan satu bandingan yang sangat berat. Kita boleh temui ke lagi bandingan yang lebih berat, lebih hina daripada anjing dan keldai. Ini adalah merupakan suatu perbandingan yang sangat berat. Dan yang dibandingkan itu adalah tidak lain daripada alim ulama. Alim ulama yang tidak beramal dengan ilmunya. Dibandingkan dengan ayat yang pertama tadi dengan anjing, dan ayat yang kedua tadi dibandingkan dengan kaldai. Kaldai yang memikul kitab. Walaupun yang disebut tadi adalah merupakan ulama Bani Israel, ulama kitab Taurat. Tetapi pengajarannya kepada kita juga. Kepada semua, termasuk kepada umat Muhammad. Dengan sebab itu disebut kisahnya dalam Al-Quran. Untuk dijadikan peringatan dan juga i'tibar. InsyaAllah dalam pertemuan kita yang akan datang, kita akan lihat pula sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Sehingga bertemu lagi dalam rancangan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.